Hello, hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini, saya akan menyentuh mengenai satu exam yang boleh dikatakan agak besar pada tahun ini, iaitu exam Penolong Pegawai Tadbir Grade N29. Ada pelbagai perkara menarik yang bakal berlaku dalam exam pada kali ini, pada tahun ini, yang bakal saya kongsikan dalam beberapa siri video perkongsian untuk berkongsi dengan anda tips-tips untuk menjawab exam penolong pegawai tadbir grade N29. Okey, bagi anda yang baru, nama saya Megat Syafizul daripada channel Empire Kerjaya. Anda boleh klik butang subscribe dan butang loceng yang ada di bawah video ini untuk dapatkan notifikasi setiap kali kita keluarkan video-video terbaru. Untuk pengetahuan anda, channel Empire Kerjaya ini banyak mengeluarkan tips-tips untuk membantu calon-calon exam SPA seperti anda untuk buat persiapan exam dengan lebih baik. Selain itu, kita juga banyak keluarkan video-video untuk bantu tips temu duga, tips penulisan resume dan sebagainya. So, pastikan anda klik butang subscribe dan butang loceng yang ada di bawah video ini. Okay? Alright. Okay, seperti yang saya beritahu tadi, dalam video pada kali ini, saya akan menerangkan mengenai exam penolong pegawai tadbir grade N29. Okay, jom. Alright, info penting exam penolong pegawai tadbir grade N29. Okey, untuk pengetahuan anda, exam pada kali ini, pada tahun ini akan ada dua section, iaitu section A, daya menyelesaikan masalah di mana anda ada 20 minit untuk menjawab 15 soalan, dan juga section B, kefahaman bahasa Inggeris di mana anda ada 25 minit untuk menjawab 25 soalan. Okey, kesemua soalan yang ada dalam section A dan juga section B merupakan soalan-soalan objektif. So, anda tak perlu nak hantar jalan pengiraan ataupun esei dan sebagainya. So, hanya ada pilihan A, B, C atau D sahaja. Okey, dalam video pada kali ini, saya hanya akan fokus kepada section A terlebih dahulu. Okey, dalam video kali ini, saya hanya akan fokus kepada section A terlebih dahulu. Sekiranya saya split ataupun asingkan pada dua video, seri pertama section A, seri kedua section B, sebab saya tak nak anda terlalu terbeban dengan banyak info dalam satu masa. So, saya asingkan kepada dua bahagian, section A dan section B, so untuk memudahkan anda faham dan hadam beberapa perkara yang akan saya kongsikan sekejap lagi. Okay? So, dalam video kali ini, saya hanya fokus kepada section A. Mengenai section B, saya akan keluarkan video mungkin 1 atau 2 hari lagi. Okay, jelas Okay, section A exam penolong pegawai tadbir grade N29. Okay, daripada 15 soalan ini, dia terpecah kepada 4 pecahan. Okay, 4 pecahan yang ada dalam section A exam penolong pegawai tadbir grade N29. Okay, apa 4 pecahan itu? Okay, pecahan yang pertama, pertama adalah penyelesaian masalah, di mana anda akan diberi satu penyataan masalah pendek sebegini, ataupun gambar rajah, ataupun satu penerangan dan satu soalan untuk menguji keupayaan anda untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. So, untuk lepasi pecahan ini, saya nasihatkan anda supaya baca sepintas lalu dan ambil ataupun beri perhatian kepada isi-isi penting yang ada di dalam soalan sebegini. Kalau anda lihat soalan yang saya beri ini, dia tanya berapa binatang peliharaan. So, anda perlu pantas untuk scan soalan ini dan cari berapa ekor binatang peliharaan dan buat pengiraan. Okey. Okay, jelas untuk penyelesaian masalah ini. Okay, untuk pecahan pertama ini, ni mungkin ada 2 hingga 3 soalan. Okay. So, anda perlu buat banyak latihan untuk meningkatkan kemahiran anda terhadap pecahan sebegini. Alright. Okay, kemudian untuk pecahan yang kedua,
Pecahan kedua adalah menginterpretasi data, di mana mungkin anda akan diberi satu jadual, graf ataupun gambar raja ataupun plot dan meminta anda untuk analisa data yang diberikan. Okey, untuk pecahan yang kedua ini, ia tak memerlukan anda untuk tekan calculator. So just anda congak dan terus jawab soalan yang diberikan. Okey, just perlu analisa data sahaja. Untuk pecahan kedua ini mungkin ada 1 hingga 2 soalan. Okey. Kemudian untuk pecahan yang ketiga ni adalah bentuk menguji keupayaan asas ataupun logik matematik anda. Okay, ini merupakan antara pecahan yang favorite dan ada banyak soalan berkaitan dengan pecahan ketiga ini. Sebab dia banyak uji asas dan logik matematik. So mungkin ia akan memberi masalah kepada mereka yang mahir dalam matematik. So kepada anda yang mungkin dah lama tinggalkan matematik, okay, last kali guru dulu masa SPM dulu kan, sudah beberapa tahun yang lepas. So anda perlu meningkatkan membuat banyak latihan untuk meningkatkan kembali anda punya skill dalam matematik ini. Okay? Kalau lihat contoh soalan ini, dia lebih kepada bundaran. So kalau anda yang mahir dalam matematik, anda boleh terus congak dan terus beri jawapan dalam masa mungkin 10 hingga 15 saat sahaja. Okay? So kalau anda lemah dalam matematik, saya nasihatkan anda supaya buat banyak latihan untuk meningkatkan balik anda punya skill dalam matematik itu. Okay? Ini adalah pecahan yang ketiga. Untuk pecahan keempat ni adalah soalan juga yang favorite. Okay, dia ada banyak soalan dalam exam berbentuk IQ test ataupun logic test. Okay, mungkin ada 4 hingga 5 soalan okay, berdasarkan pecahan keempat ini. Kalau lihat dalam contoh soalan yang saya beri ini, dia beri satu jujukan nombor ataupun pola nombor. So anda perlu berupaya untuk scan nombor yang diberikan dan terus tangkap dia punya flow nombor tersebut. Kalau lihat dalam contoh yang saya beri ini, 144, 221, 100 ni adalah semua adalah nombor kuasa 2. Yang 144 ni adalah kuasa 2 kepada 12, 121 11, 100 10, 81 9, 64 dan 8. So anda perlu berupaya ataupun mahir untuk terus tangkap nombor ataupun pola nombor yang diberikan. Okay, soalan yang sebegini tidak memerlukan anda untuk menekan kalkulator. So anda just congak dan terus beri jawapan. Okay, so inilah keempat-empat pecahan yang ada di dalam section A ini. Saya ulang. Okay, dalam pecahan pertama ini, anda akan menulis satu penyelesaian masalah dan minta anda untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Ini ada 3 hingga 4 soalan untuk pecahan pertama ini. Dan pecahan kedua ni menginterpretasi data. So anda perlu analisa data dengan pantas dalam bentuk graf, dalam bentuk pie chart dan sebagainya. So ini tak memerlukan anda untuk menekan kalkulator. Just congak dan terus beri jawapan. Dan untuk pecahan ketiga adalah bentuk logik matematik. So banyak formula-formula asas matematik yang ditanya. Mungkin ada 4 hingga 5 soalan untuk pecahan yang ketiga ini. Dan untuk pecahan keempat juga merupakan antara yang topik yang banyak ditanya dalam exam. So anda perlu meningkatkan balik ataupun perlu buat banyak latihan untuk naikkan kembali anda punya skill dalam matematik. Mungkin dah lama tinggal tu. Okay. Okey, saya terlupa cakap tadi. Okey, untuk anda, slide yang saya sedang tunjukkan ini, anda boleh download di mana link itu saya letak di ruangan description di bawah video ini. So anda boleh terus klik link yang ada di bawah video ini untuk download slide yang sedang saya tunjukkan ini. So nanti anda boleh print ataupun boleh buat rujukan sendiri nanti. Okey. Okey, ini adalah merupakan antara topik popular untuk section A ini. So anda perlu cari nota ataupun cari contoh soalan dan buat latihan ke semua topik yang saya beri ini, seperti pecah ringkas,
penekanan peratus, peratus kenaikan, peratus keuntungan, pecahan tukar ke peratus, okey, kira hal laju, persamaan linear, kira kecerunaan dan seterusnya. So anda perlu meningkatkan kembali anda punya kemahiran dalam kesemua topik yang saya beri ini. Okey, jelas Alright. Okay, bagi anda yang belum lagi join channel Telegram khas, di mana dalam channel ini saya banyak kongsikan tips dan juga contoh-contoh soalan yang terbaru khas untuk membantu anda untuk buat latihan sebanyak yang mungkin. So anda boleh terus klik link ini yang juga saya tinggalkan di ruangan description. Namun kalau anda tidak ada Telegram, anda tak perlu risau. Anda juga boleh join mailing list ini, di mana saya akan kongsikan tips dan juga contoh soalan yang sama terus ke email anda. So anda boleh pilih sama ada join Telegram ataupun join email, ataupun nak join kedua-dua saya pun tak ada masalah. Okay, alright. So anda boleh kongsikan video ini kepada kesemua rakan-rakan anda agar mereka juga tahu mengenai topik yang ditanya dalam section A ini. So sesama kita bantu, sesama kita lulus dalam exam nanti. Okey, saya rasa sekian dulu untuk video pada kali ini. Nantikan video seterusnya mengenai section B ataupun kefahaman bahasa Inggeris. So sekarang anda dah dapat nota, dapat topik yang bakal ditanya dalam section A. So anda boleh terus buat latihan ataupun terus cari nota-nota penting yang untuk anda buat rujukan nanti. Okay? Namun dalam channel Telegram saya nanti, saya juga akan kongsikan beberapa contoh soalan ataupun nota untuk membantu anda juga. Okay? Alright, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Anda memang terbaik. Assalamualaikum.